kita diperintah oleh Allah supaya zikrullah, mengingati Allah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang macam mana tanda sebanyak-banyaknya? Bila kita sampai ke tingkat tazakkur, itulah banyak. Selagi kita belum sampai peringkat tazakkur, maka belum banyak. Sekalipun berjuta-juta bilangan zikir kita, sehari berjuta-juta, hari-hari berzikir la ilaha illallah, Allahu Allah, berjuta-juta. Dia berhenti hanya semayang saja, qada hajat. Selagi belum sampai ke tingkat tazakkur, belum banyak lagi. Jadi kita berzikir itu biarlah sampai ke peringkat tazakkur. Bila sampai ke tingkat tazakkur, itulah banyak. Kata guru saya, sekali pun berjuta-juta, sikit, selagi belum sampai ke tingkat tazakkur. Itulah yang berjuta-juta itu macam beberapa kali saja. Sebab apa? Belum sampai tazakkur. Tapi mungkin ada orang yang berzikir beberapa kali, dia boleh sampai ke tingkat tazakkur. Ya, yang sedikit banyak, yang banyak sikit. Ada orang bekerja siang malam, dapat sikit. Ada orang bekerja pergi sekejap aja kat pejabat, tanda tangan satu surat saja, satu hari, gajinya RM100,000. Pasal apa? Itulah kerana ada ilmunya, ada ilmu yang diperlukan. Jadi begitu juga kita zikir, tuan-tuan, banyak mana sekalipun, selagi belum sampai tingkat tazakkur, belum banyak lagi. Bila kita zikir sampai ke tingkat tazakkur, itulah dikatakan banyak. Tapi janganlah balik nanti, Ustaz kata sikit pun tak apa asal tazakkur. Tuan-tuan perempuan pun buatlah 10 ke 40, cukuplah. Aku dah dapat tazakkur dalam zikir. Jadi malam ni kita fahami apa itu tazakkur. Tapi kita mulakan pahaman kita, tazakkur ini ada hubungannya yang erat dengan amalan zikir yang diperintah oleh Allah di dalam Quran. Kalau semayang khusyuk, betul tak? Kalau semayang khusyuk, ataupun qaimah, mendirikan semayang. Tapi yang biasa kita dengar ialah khusyuk. Dalam Quran khusyuk, semayang khusyuk, zikir sampailah ke peringkat tazakkur. Jadi apa makna tazakkur? Masa saya mula belajar bahasa Arab darjah 1, masa dulu lain, tuan-tuan, darjah 1 ni dah tua-tua. Bukan macam sekarang, bila sebut darjah 1 je umur 7 tahun. Masa saya dulu sekolah Melayu darjah 1, saya 3 beradik darjah 1. Adik saya 8 tahun, saya 10 tahun, abang saya 15 tahun, darjah 1. Ada lagi yang tua, 17-18 tahun pun ada. Pasal apa? Darurat, sekolah kena bakar, budak-budak tak sekolah. Akhirnya ada orang kampung yang pandai-pandai ni buatlah bangsal. Budak-budak yang ibu bapa mahu anaknya sekolah, datanglah situ. Gurunya bukan guru kerajaan, ada pemuda yang sukarela ngajar alif buta, ngajar ABC. Bukunya papan batu, pensilnya pun pensil batu, pemadamnya air liur. Jadi pada masa itu, tuan-tuan, memang kita dah besar-besar bersekolah.
Ya, bila saya masuk sekolah Arab itu umur saya dah agak saya dah 17-18. Kalau sekarang lepas tingkatan 5 lah. Tapi 18, umur 18-20 ni darjah 1 sekolah Arab ni perangainya macam budak-budak juga. Pak, tak sekolah. Ramai yang tak pergi sekolah. Jadi satu hari, ini cerita nak faham kalimat tadzakur. Satu hari, saya ingat betul, guru yang ngajar bahasa Arab ni guru besar. Dia tanya, mana rakan-rakan awak ni? Nampaknya ramai tak hadir hari ni. Kita jawablah, sakit. Sakit. Jadi guru besar ni pun kata, la tatamarrad fatamarradu, la tatamarrad fatamarradu. Maknanya jangan buat-buat sakit, nanti kamu sakit betul baru tahu. Jadi itulah tuan-tuan, tamarradu tu tazakkaru sama, la'allakum tatadzakkarun. Tatamarradu. Jadi tamarrad artinya tazakkur ni ingat betul-betul. Macam sakit, sakit betul, bukan main-main. Jadi jangan kamu pura-pura sakit, la tatamarrad. Jangan kamu pura-pura sakit, fatamarradu, nanti sakit betul. Kan patternnya sama. Jadi tazakkur dengan tamarrad itu sama. Maknanya tazakkur itu ingat betul. Ingat betul-betul. Awak ingat mak awak ke? Ingat betul Ustaz. Macam mana ingat? Macam mana yang awak kata ingat betul? Oh, macam terbayang mak saya, walaupun dah meninggal 40 hari. Saya tak tahan menahan perasaan. Nangis saya siang malam. Itu ingat betul lah. Jadi tazakkur ini tuan-tuan, senangnya ingat betul-betul. Ingat betul-betul. Beriman betul-betul. Ingat betul-betul. Jadi yang boleh kita boleh tingkatkan kepahaman kita, ingat betul-betul ni tazakkur ini, kita gunakan hadis Nabi. Hadis Nabi tentang ihsan. Apabila Rasulullah ditanya oleh Jibril, mal ihsan, maka Rasulullah menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Inilah ingat betul, tazakkur. Awak ingat Allah ke? Ingat. Macam mana? Seolah-olah aku rasa Allah, aku merasa betul-betul wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya begini hebat. Ya, Nabi kata, anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jadi bila kita mengingati Allah sehingga kita merasa seolah-olah melihat Allah, itulah tazakkur. Jadi maknanya tazakkur itu maknanya sama dengan ihsan. Fa ilam takun tarahu, sekiranya anda tidak terasa lagi seolah-olah melihat Allah karena sudah berakhir, fa innahu yaraka, anda akan terasa Allah sentiasa memantau diri anda. Inilah ingat. Jadi tazakkur itu senangnya tuan-tuan, ialah makna ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingat wujudnya Allah seolah-olah macam melihat Allah. Makna seolah-olah macam melihat Allah ini merasa saja. Sebab apa saya dah tegaskan selalu di sini, zat Allah tak boleh dipandang oleh mata kepala, tak boleh dipandang oleh pandangan hati, hanya boleh dirasa saja. Sebab itu kalau tuan-tuan telitikan dalam kitab-kitab tasawuf, maka mengenal Allah
ya, secara zauqi. Mengenal Allah secara zauqi itu nanti akan sampai ke tingkat tadzakur atau ke tingkat ihsan. Pada masa itu terasa wujudnya Allah. Lalu diterangkan oleh Nabi, ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Kita tidaklah pahami makna seolah-olah, ka'annaka bahasa Arabnya. Seolah-olah. Bila seolah-olah, maknanya tidak melihat betul, cuma dirasa. Contoh yang selalu saya sebutkan di sini kan, Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ingin melihat zat Allah, tapi Allah bagi tahu, engkau tak boleh lihat aku dengan mata kepalamu ya Musa. Engkau renungkan saja Bukit Tur Sinai itu. Sekiranya Bukit Tur Sinai itu tetap wujud seperti yang kau lihat, engkau akan dapat melihat aku dengan matamu. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Ya, bila Nabi Musa renungkan Bukit Tur Sinai itu, Bukit Tur Sinai itu macam hilang, wujudnya hilang, wujud diri terasa tak ada. Pada masa itu tuan-tuan, yang dirasa ada apa dia? Wujudnya Allah. Itulah dikatakan, itulah yang disebut oleh Rasulullah seolah-olah anda melihatnya. Jadi ketika itulah Nabi Musa ya, berpengalaman seolah-olah melihat Allah. Yang berlaku, dia hanya merasa wujudnya Allah dengan jelas, ya, pada rohaninya, sehingga wujudnya Bukit Tur Sinai tak terasa wujud, tak ada lagi, wujud diri pun macam tak ada. Ini dinamakan seolah-olah, dan itulah yang dinamakan fana. Ya, dengan kata lain, tazakkur itu ialah bila seorang itu difanakan oleh Allah. Bila dia mengingati Allah sampai ke tingkat difanakan oleh Allah, tazakkur. Lalu kesannya itu tuan-tuan, kesan daripada fana, Nabi Musa tadi difanakan, kesannya sampailah akhir hayat Nabi Musa, itulah tazakkur. Jadi Nabi Musa duduk dalam tazakkur selepas itu. Itu kalau tazakkur dihubungkan dengan ingatkan wujudnya Allah Ta'ala. Kalau tazakkur itu dihubungkan dengan kodrat dan iradahnya, ya, dihubungkan dengan kodrat dan iradahnya, maka tazakkur terhadap kodrat dan iradah Allah itu, orang itu akan merasa, ya, akan merasa segala apa yang wujud ni semuanya, semuanya tidak ada kekuatan, dirinya pun tak ada kekuatan, semua kekuatan itu kepunyaan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tak ada kekuatan. Contohnya, contohnya seorang hamba Allah yang sedang berzikir, ya, dia berzikir mengingati, menumpukan zikirnya itu kepada kodrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya bila kita mau menumpukan ingatan kita kepada sifat-sifat Allah, biasanya biasanya mestilah ada sesuatu yang boleh membantu, ada sesuatu yang boleh membantu fikirannya, hatinya, perasaannya tentang kodrat dan iradah Allah. Sesuatu yang membantu inilah yang diistilahkan rabithah. Ya? Rabithah untuk akal, rabithah untuk hati. Rabithah ni senang saja, ya? Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu lemparkan pandangan kamu,
nescaya kamu terasa wujudnya Allah, wujudnya zat Allah. Kita pandang apa saja sepatutnya, pandang semut, kita terasa wujudnya Allah. Pandang apa saja, fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah menjadi rabitah. Rabitah ni artinya sesuatu yang menolong, membantu akal kita, hati kita untuk menjadi kuat, ingat kepada rahsia-rahsia sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini rabitah, rabitah. Dan kadang-kadang diistilahkan nadrah. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Nadrah, nadrah itu pandang. Jadi rabitah, bila kita pandang sesuatu, jadilah rabitah. Makna rabitah itu ialah penguat, penguat ingatan kita, penguat hati kita untuk menyampaikan, memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sembahyang, kenapa kita menghadap kiblat? Kaabah itu kiblat kita. Jadi Kaabah itu adalah rabitah hati kita. Makna Kaabah itu membantu ingatan kita, membantu hati kita untuk lebih mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua bangsa ada bendera? Kenapa ada bendera? Mana ada satu negara tak ada bendera? Ada tak? Tak ada. Kenapa bendera? Bendera itu rabitah lah. Rabitah hati, fikiran untuk menguatkan semangat. Jalur gembilang gitu. Itu bukan main-main tuan-tuan. Dalam Islam pun ada. Zaman Nabi perang pun ada bendera. Kalau panglima yang pegang bendera itu terbunuh, tentera lain mesti ambil pegang. Sebab bila bendera jatuh tu semangat dah macam hancur. Orang Yahudi pun ada rabitah. Rabitah orang Yahudi pada masa dulu, bukan Yahudi sekarang, ialah tabut. Disebut dalam surah Baqarah. Tabut inilah dah hilang. Sekarang orang Yahudi nak cari, dia gali keliling Masjid Al-Aqsa tu, antara lain nak cari tabut yang hilang. Sebab kalau dapat tabut itu, tengok tabut itu, iman mereka, semangat mereka berkobar-kobar. Kan ada cerita dalam surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nabiyuhum inna min ayati mulkihi an ya'tiyakum bitabuta fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikatu inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Betul ke tidak? Ada ustaz? Kan ada perkataan tabut. Kata Nabi Sam'un kepada bangsa, kepada orang-orang Bani Israel yang berimanlah, bahawa Allah SWT akan lantik Talut sebagai nabi kamu yang bakal berjaya memimpin kamu, mengalahkan musuh kamu. Tapi Talut ni walaupun bukan bangsa Yahudi, terdiri daripada etnik lain, dia mampu memimpin kamu untuk mencapai kejayaan dalam menghadapi peperangan terhadap musuh kamu. Tanda kekuasaannya ialah dia akan bawa tabut yang telah hilang, dirampas oleh musuh. Di dalam tabut itu ada barang-barang peninggalan Musa dan Harun. Di dalamnya juga ada sakinah,
Tengok saja tabut itu boleh semangat itu boleh berkubah-kubah. Yang bakar dibawa oleh malaikat, tahmiluhul malaikatu. Malaikat tu bawa tabut itu serah pada Nabi Allah Taala. Jadi tabut itu jadi rabitah hati orang-orang Yahudi. Makna apa saja tuan-tuan itu rabitah.